menyerang negara mereka, itu dipanggil sebagai fardu kifayah. Tetapi bila dia dah masuk sepadan negara kita, ketika itu sudah menjadi fardu ain. Maka keutamaan untuk jamaah lebih utama daripada individu, walaupun ibu bapanya menghalang. Tapi kalau masih kat luar, dia lebih utama untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kita mengakui bahawa melakukan kebajikan kepada kedua orang tua adalah fardu ain, seperti hukum jihad yang sedang kita bincangkan juga adalah fardu ain. Namun kewajiban pergi ke medan jihad seperti ini demi untuk melindungi seluruh umat dan membela tanah air adalah lebih utama daripada berbakti kepada orang tua. Hal ini kerana apabila negara tersebut dapat ditawan oleh musuh, maka akan binasalah masyarakat Islam, termasuk juga kedua orang tua yang menjadi bahagian dari mereka. Jadi dalam keadaan seperti ini, pergi ke medan jihad adalah merupakan perbuatan yang paling utama ke atas setiap individu. Mana kalau musuh datang, mak bapak tak bagi kita pergi perang, kita tak perang, akhirnya negara itu dapat dijajah, maka akhirnya sudah setakat orang lain, mak bapak kita tadi pun akan mendapat kesengsaraan juga. Maka sebab itulah dia fardu ain, membenarkan untuk kita keluar walaupun tanpa izin mak bapak. Ada juga dari kalangan para ulama yang memberikan istilah bahawa jihad dalam keadaan seperti ini adalah merupakan salah satu hak Allah Ta'ala yang mesti ditunaikan, sedangkan berbuat kebajikan hanya merupakan hak kedua orang tua. Dan hak Allah mestilah diberikan keutamaan ke atas hak makhluknya. Apa yang dimaksudkan dengan hak Allah di sini adalah bermaksud juga hak jamaah dan ummah. Kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada bantuan dan pertolongan makhluknya, tetapi ianya dimaksudkan untuk kebaikan bagi para hamba-hambanya. Walaupun disebutkan dia hak Allah Ta'ala, maksudnya ialah hak kepada ummah ini. Sebab Allah Ta'ala tak perlu bantuan kalau kita tak tolong Allah Ta'ala pun tak jadi apa. Cuma bila kita membantu agama Allah, Allah Ta'ala akan memberi kekuatan kepada ummah ini tadi. Sebagai salah satu contoh penting mengenai keutamaan hak-hak jamaah ke atas hak-hak individu, Imam Ghazali radhiyallahu anhu dan selainnya dari kalangan para ulama membolehkan tentera Islam untuk melancarkan tembakan dan serangan ke arah musuh dengan beberapa syarat tertentu yang menjadikan tawanan dari orang-orang Islam sebagai perisai dan benteng di hadapan mereka. Sedangkan keadaan syariah mengatakan memelihara darah dan kemuliaan jiwa seorang Muslim adalah wajib, dan haram hukumnya melenyapkan jiwa seorang Muslim tanpa sebab yang hak. Namun mengapa Imam Ghazali dan selainnya dalam hal ini membolehkan untuk melancarkan serangan ke arah musuh yang menjadikan orang-orang Muslim sebagai perisai, dan tentu saja mereka akan menjadi korban terlebih dahulu. Sebab utama yang mendorong beliau dan para ulama lain yang membolehkan hal tersebut adalah untuk tujuan melindungi dan memelihara masyarakat Islam lain yang lebih banyak daripada kehancuran dan kematian apabila negara mereka dirampas pihak musuh. Hal itu kerana apabila individu yang menjadi perisai terkorban, masih mungkin ada gantinya pada masa mendatang. Tetapi apabila seluruh umat tewas dan negara ditawan musuh, maka sudah tidak ada lagi harapan. Mereka yang menjadi perisai dan terbunuh, maka akan mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau musuh datang ke negara umat Islam, kemudian ditawan beberapa orang dijadikan sebagai perisai ataupun tawanan supaya mereka boleh masuk dalam negara, maka ketika itu kita dibenarkan menembak musuh sekalipun kita terpaksa bunuh tawanan-tawanan di kalangan orang Islam sendiri. Sebab kalau yang ditawan ini katakan 10-20 orang dia mati, insyaAllah ada yang akan lahir lagi menggantikan mereka. Sebagaimana kita tengok di Palestin. Kenapa Israel bunuh orang perempuan, bunuh kanak-kanak? Sebab mereka bimbang anak-anaknya akan bangkit nanti menentang mereka. Tapi setiap kali mereka bunuh anak-anak, Allah Ta'ala lahirkan kanak-kanak yang lain untuk menggantikan yang terbunuh. Tetapi kalau kita biarkan mereka menggunakan perisai manusia ini tadi untuk mereka memasuki negara, dia dapat tawan, akhirnya semua sekali akan dihapuskan oleh mereka. Maka mana kemudaratannya yang lebih besar? Maka sebab itulah Islam membenarkan untuk kita membunuh saudara Islam kita sendiri yang ditawan ketika itu untuk membebaskan negara daripada dimusnahkan oleh musuh. Oleh kerana itu, Imam Al-Ghazali membantah mereka yang mengatakan bahawa dirinya telah membolehkan tentera Islam untuk membunuh jiwa Muslim yang suci dan tidak bersalah. Katanya apabila tentera Islam tidak dibolehkan untuk melepaskan tembakan dan serangan ke arah musuh kerana adanya beberapa tawanan Islam yang dijadikan perisai, maka sudah tentu tentera musuh akan terus mara ke hadapan dan akhirnya boleh menawan dan menguasai negara Islam, dan akibatnya akan lebih banyaklah kaum muslimin yang menjadi korban. Kita sudah mengetahui bahawa syariat Islam mengutamakan bilangan yang lebih banyak daripada yang sedikit. Memelihara jiwa seluruh umat Islam daripada ancaman musuh adalah merupakan tugas dan kewajipan yang sangat jelas dan lebih diutamakan daripada menyelamatkan seorang individu sahaja. Dan inilah maksud syarat yang sebenarnya. Mana tujuan hukum syarat untuk diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan orang ramai, bukan untuk menyelamatkan individu-individu tertentu manusia. Jadi jangan ikut syaitan-syaitan yang dikenali.
Dia ni ada grup pula, dia lebih syaitan lagi tau, betul sekalian. Pasal dia jadi penasihat syaitan. Dia nak jadi penasihat syaitan, dia mesti lebih syaitan lagi. Itu yang geng-geng Fathul Bari semua ni. Ini saya ingat dia dah taraf iblis, bukan syaitan lagi, betul sekalian. Pasal dia memberi fatwa yang bukan-bukan. Ni kalau dia datang ni pun kita dituduh je Khawarij. Dia baca buku Yusuf Qaradawi ni, betul sekalian. Khawarij. Kenapa Khawarij? Kerana menghalalkan untuk menjatuhkan kerajaan dan seumpama dengannya, kata dia. Iya, betul sekalian. Husni Mubarak tu bukan je satu orang yang dilantik secara sah. Tuan-tuan kena ingat, dia dulu rampas kuasa daripada Raja Farouk. 3 orang jenderal rampas kuasa, ganti seorang, mampus seorang, ganti seorang. Lepas tu bila pilihan raya, tiap kali pilihan raya 99% menang, tuan-tuan sekalian. Tu pilihan raya apa benda, tuan-tuan sekalian. Dia tak sah. Itu pun kata Fathul Bari again, bahawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini adalah Khawarij. Kenapa membenarkan orang Mesir untuk menjatuhkan Husni Mubarak? Padahal Husni Mubarak kan memang jahat, itu saja. Dia nak kata lah, itu jahat semua jangan jatuhkan, ni kurang jahat, jadi jangan jatuhkan. Itu tujuan dia. Padahal kawan tu dah bunuh orang beramai, itu saja. Lepas tu dia tuduh kata Ikhwanul Muslimin ini kafir, sesat, sebab tidak menentang Khawarij, tidak menentang Syiah, kata dia. Dia tak usah gaduh lah tu. Dia sokong UMNO tu lagi jahat tu dia kat muka bumi ni tau. Dia kena ingat. Sebab dia mendukung orang yang zalim. Jelas zalim betul sekalian. Bunuh orang, rasuah apa semua. Ini dia boleh sokong lagi. Lepas tu dia tuduh Yusuf Qaradawi pula. Padahal Yusuf Qaradawi tu sekalian dia buat buku tau, tajuk At-Taurah. Ni Revolusi 25 Januari ya. Kalau tuan-tuan dapat jumpa buku tu, tak tahu dah ada terjemah ke di Malaysia. Dia menggariskan macam mana demonstrasi yang dibenarkan dalam Islam, macam mana demonstrasi yang tidak dibenarkan dalam Islam, macam mana pemimpin yang dibenarkan untuk dijatuhkan secara paksa dalam Islam, dan macam mana pemerintah yang mesti didokong tidak boleh dijatuhkan. Dia bagi garis panduan. Jadi kalau ikut garis panduan macam itu, memang Husni Mubarak adalah antara golongan yang layak dijatuhkan kerana kezaliman yang sangat melampau, betul sekalian. Membunuh ulama sewenang-wenang. Jadi dia bimbang kawan-kawan tu jatuh sekali, betul sekalian. Sebab kalau kita tengok bawah ni, senarai individu terkaya di dunia tu sekalian. Maka orang Malaysia nombor 2. Nombor 1 Husni Mubarak, tu sekalian. Nombor 1 Husni Mubarak, nombor 2 tu kita sendiri mau tahu lah. Tokek Petron tu sekalian. Bapak kepada Tokek Petron, bukan anaknya, bapak dia. Tapi dia kata dah tak ada dah dalam laman web dah. Apa tu ya, dah dibuang. Sekejap je. Kita pun bangga lah. Dia orang Malaysia nombor 2 terkaya kat dunia, kita bangga. Pasal apa buang? Letaklah bagi semua orang tahu, tu saja. Kan bagus, ya tak? Orang Malaysia nombor 2 terkaya di dunia. Macam tu lah. Pasal semua dia punya. Semua dia punya. Petron dia punya. Apa lagi tu sudah? Kita je tak tahu. Banyak tu dia punya tahu. Bank RHB dia punya. Kilang Arab tu memang lah. Itu anak dia punya gula. Semua ya. Daripada pandangan saya, ini menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawa pendapat Imam Al-Ghazali tersebut diasaskan atas prinsip al-muwazanah, iaitu pertimbangan dan perbandingan. Perkara yang hampir serupa dengan itu ialah apabila berlaku peperangan antara negara Islam dan negara kafir, maka kerajaan boleh memerintahkan orang-orang kaya dan mampu dari kalangan penduduk untuk mengeluarkan jumlah tertentu daripada harta benda mereka untuk kegunaan perbelanjaan persenjataan, persiapan dan perlengkapan tentera dan perkara-perkara yang seumpamanya. Meskipun dalam keadaan biasa, mereka yang orang-orang kaya dan mampu tidak akan diminta untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya, melainkan kerana kewajipan zakat sahaja. Mana dalam konteks apabila negara telah diserang oleh musuh, kerajaan boleh arah orang-orang kaya untuk keluarkan harta untuk beli senjata bagi memerangi musuh, untuk beli kapal selam dan seumpama dengannya lah. Tapi syaratnya mesti yang dia punya tu dah digunakan habis lah. Selagi dia punya tak habis, jangan pakai kita punya. Itu tak boleh, itu sekian. Itu yang berlaku di zaman Imam Nawawi. Bila Imam Nawawi dipanggil pasal isu tentera Mongol nak serang Damsyik, Sultan Malik Zahir tu dia panggil ulama-ulama lah, dia Jakim, Jawi, Jahid, Jahid, semua panggil tu. Bagi tahu ni orang nak serang kita, tengok senjata tak cukup, boleh dah kita ambil duit rakyat untuk beli senjata pertahankan negara ni. Pun semua kata boleh tuanku, untuk pertahanan negara boleh, kata dia kan. Tapi dia tak pati juga, pasal Imam Nawawi tak ada. Dia kata kalau yang ni cakap apa, berokeh je. Dia tu Imam Nawawi, panggil Imam Nawawi.
Imam Nawawi beri syarat, dia kata kalau nak ambil harta rakyat, terlebih dahulu mesti digadaikan seluruh yang ada di istana tuanku. Habis gadai, beli senjata tak cukup, baru boleh ambil harta rakyatnya. Ya. Dia macam tu. Ini asyik ambil rakyat, dia kena tak lagi nak kena GST tak tentu sudah. Ambil rakyat dia kena, dia lepas ya. Ini depak ni dia tak jawab-jawab, dia tak tahu. Hari ini dia keluar lagi kenyataan tak tentu sudah. 8 juta sumbangan politik semalam dia keluarkan. Tapi dia kata tunggu 1 hari bulan saya akan keluar lagi satu yang lebih hebat lagi kata dia. Kerana 1 hari bulan tu ada satu lagi pelancaran buku Kak Ros. Jadi saya juga akan lancarkan buku saya. Kita tunggu 1 hari bulan tu sudah. Menggemparkan betul ini lawan tu kedua tu kan. Dia hero Hindustan dengan heroin Hindustan. Dia nak saya selalu joget lagu Hindustan tu. Ya. Okey lagu dia lalu depak tu. Saya pun tunggu-tunggu juga buku tu, tunggu buku apa ni? Depak. Depak. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengemukakan hujahnya. Kita sudah mengetahui apabila ada dua perkara berbahaya dan mudarat, maka syarak menyuruh kita untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar. Kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta ke atas orang-orang kaya dan mampu adalah sangat kecil bandingannya dengan mudarat dan bahaya yang akan menimpa ke atas jiwa dan hartanya apabila pihak musuh berhasil menguasai dan melawan negara Islam. Jadi dia paksa orang kaya keluarkan harta tadi, mudaratnya masih lebih kecil berbanding kalau musuh datang menyerang negara kalah. Maka akhirnya harta dia semua akan kena rampas. Bukan setakat dia punya je, satu negara kena rampas dengan musuh tadi. Maka sebab itulah ada kaedah yang disebut akhafud dararain. Apabila bertemu dua mudarat, kita ambil mudarat yang lebih rendah. Sebab tu bila kita lihat hari ini itu sekalian kan, bila ada mudarat, kita pilih mudarat yang lebih rendah. Dia ada dua ni, berlawan ni tentu sekalian. Satu Melayu, satu Islam. Lagi 11 minggu ke 10 minggu kan. Mana lebih mudarat tentu sekalian. Pasal dia kata, Ustaz, yang ni dia belum pernah memerintah lagi. Dia pun tak tahu lagi betul ke boleh ke tak boleh kata dia. Yang ni confirm boleh lah. Dia confirm boleh lah setakat ni. Tapi tu pun banyak dipugar bawa balik rumah dia. Yang ni kita tengok macam mana. Ini dia kata walaupun parti Islam, dia tak ada 100% betul kata dia. Tapi dia kata, walaupun parti Islam tu tidak 100% betul, ini parti ni tak Islam, dia sekular. Mana lebih utama itu sudah? Mesti ambil yang ni. Tu tuan-tuan kena balik bagi tahu orang ramai. Dulu lagi kat kampung tu sudah buka-buka, kita bagi tahu ya. Yang mana lebih mudaratnya lebih rendah itu mesti kita beri sokongan. Kita dah tak lama dah ni ya. Kita tengok pun Mesir alhamdulillah banyak perubahan itu sudah kita harap negara kita macam tu juga. Tiap hari kita doa, cuma masalah setan ni banyak itu sudah. Tuan-tuan memang Selangor banyak betul tau, ratus ribu ni penghuni baru ni yang tidak diketahui daripada mana. Itulah yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Terengganu tahun 2008 itu sudah. Ingat tahun 2008. 2004 dia ore dia kalah. 2008 dia bawa pengundi ke sana dia menang, kalah kat sini. Pasal yang sini kat sana. Ini tak tahu daripada mana pula. Dia style sekarang dia tukar tau tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok, balik tengok nama kat mana. Boleh jadi dah dekat apa ni Lahad Datu ke, dah sampai kat Perlis ke. Pasal dia dah kawan-kawan kita tukar tempat lain dah tuan-tuan sekalian. Tapi ni sempat lagi lah sekarang ni kalau nak minta tukar. Kalau dah bubar parlimen baru nak minta tukar, dah kelewat dah tuan-tuan sekalian. Nak pergi Perlis mengundi pun tak kenal siapa orangnya je lah. Nak pergi sana semata-mata nak undi, tak ada harapan nak pergi, sudah tak pergi lah. Jadi jin hantu pergi tolong undi bagi kita tentu sekalian. Ini berlaku dulu di tempat saya sendiri di Sungai Tawar tentu sekalian, di tempat saya. Orang yang mengundi lepas Zohor datang-datang minta maaf cik tak boleh undi. Kenapa? Dia tak dapat pangkalan kata kan ada orang yang undi. Saya masuk, saya bergaduh tentu sekalian. Gaduh dengan apa ni ketua yang jaga tempat mengundi. Saya kata, kita tak tengok muka orang yang mengundi tu. Tak ada Ustaz, kita tengok nombor betul lah kata dia. Memang Malaysia ni suka main nombor tu silap. Dia nombor kat pengenalan. Dia tengok nombor kat pengenalan, dia tak tengok muka. Dia sama betul macam orang Arab. Orang Arab kan selalu kena tipu tu silap. Kalau kita pergi ke Jordan, nak pergi melawat Petra, dia kena bayar lebih kurang berapa dinar tu silap. Dia mahal lah. Mahal. Jadi kawan-kawan kita kata senang je. Ustaz nak pergi, nanti kita pakai kad metrik kawan-kawan kita. Ambil. Dibawa je. Tapi nanti ingat tu Ustaz, kalau ditanya nama atuk siapa, nama atuk sekian kata dia. Kebetulan kawan saya tu bawa nama atuk dia tu apa tahu, orang Banjar ni dulu sudah. Arab tu tanya, atuk kata dia. Atuk apa?
sekian. Dia tengok nombor, nama dengan nombor. Dia tak tengok muka, padahal muka lain tentu sekian. Bagi masuk juga. Dia macam tu ya. Harap. Rupanya orang jaga peti undi tu macam tu juga.